Assalamualaikum. Kali ini cikgu akan terangkan cara untuk menulis karangan. Tajuk kita ialah kepentingan mempertahankan permainan tradisional ataupun sejauh manakah permainan tradisional perlu dipertahankan. Okey, sejauh mana? Silakan. Okey, samalah juga dengan kesan-kesan yang terdapat dalam permainan tradisional. Okey, kesan kepentingan okey, lebih kurang samalah. Okey. Kita nak lihat berdasarkan teknik tikus dan imbakub. Okey, tapi berdasarkan contoh karangan ini, cikgu tidak dapat tikus tapi cikgu dapat tikau. Okey. Dan imbakub. Okey, kita tengok contoh pendahuluan. Untuk teknik pendahuluan, kita menggunakan teknik tikus. Tikus ini bermaksud T, tema, I, idea, K, kesan, A, ayat arahan, dan okey, kalau ikutkan tikus, K, U sebenarnya ungkapan menarik, dan K, S. S ni soalan. Soalan maksudnya ayat arahan lah. Okey, tapi cikgu dapat tikau berdasarkan contoh karangan yang ada inilah. Okey, kita baca. Pelbagai warisan nenek moyang kita semakin dipinggirkan oleh masyarakat, terutamanya golongan muda. Okey, warisan nenek moyang ni maksudnya termasuk dalam permainan tradisional lah. Okey, tema besar lah. Okey, hanya rakyat yang prihatin saja ambil peduli agar hayat permainan tradisional berkekalan. Okey, permainan tradisional ni isunya termasuk dalam warisan nenek moyang. Okey, ayat pertama ni lebih luas. Ayat yang kedua, skopnya lebih kecil. Okay. Salah satu khazanah kebudayaan kita yang semakin luntur dalam gaya hidup yang moden ini ialah permainan tradisional seperti congkak, waw dan sepak takraw. Okey, tadi T tema, I isi, K kesan. Okey, kesannya semakin luntur lah. Okey, khazanah ini semakin luntur dalam kalangan masyarakat kita. Okey, dan tak contoh teruslah. Okey, makin panjanglah ayat tersebut. Situasi ini amat mendukacitakan memandangkan terdapat pelbagai kebaikan yang diperoleh sekiranya dipertahankan. Ayat kedua tadi tu, okey, sini isu, sini makin lagi, okey, sini sambung lagi lah. Okey, oleh itu usaha-usaha menyedarkan generasi muda tentang kepentingan permainan tradisional perlu dilakukan dengan sepantas kilat. Okey, sepantas kilat ni macam ini termasuklah ungkapan menarik lah. Okey, selain peribahasa, kata-kata seperti ini pun ungkapan menarik jugalah. Okey, usaha-usaha usaha menyedarkan generasi muda tentang kepentingan permainan tradisional perlu dilakukan. Sini kepentingan kan. Okey, maksudnya soalan ini ayat arahannya mengandungi usaha menyedarkan generasi muda tentang kepentingan permainan tradisional perlu dilakukan dengan sepantas kilat. Sebenarnya pendahuluan ini panjang lagi, tapi cikgu telah pendekkan memandangkan kalau panjang lagi dia tidak seimbang dengan perenggan isi. Okey, sepatutnya perenggan isi lebih panjang berbanding perenggan pendahuluan. Okey. Okey, permainan tradisional merupakan aset budaya bangsa Malaysia. Okey, inilah kepentingan dia. Okey. Hal ini demikian kerana permainan tradisional melambangkan adat, budaya dan identiti sesuatu bangsa yang perlu dilestarikan untuk tatapan generasi akan datang. Okey, dilestarikan juga ni ungkapan menarik. Sebenarnya ungkapan menarik ni bukannya terletak. Okey, susahlah kalau kita nampak imbakubnya. Imbakub ni susah. Macam cikgu nak buat tikus di sini. Okey, lepas kesan letak ungkapan menarik susah. Yang penting setiap perenggan adalah ungkapan menarik, sama ada peribahasa, kata-kata, kosakata yang jarang-jarang kita guna, okey, kita masukkan. Contohnya dilestarikan. Okey. Ini isi. Okey, isi.
permainan tradisional merupakan aset. Okey, jadi isi penting ialah aset bangsa Malaysia. Okey, aset bangsa Malaysia. Hal ini demikian kerana permainan tradisional melambangkan adat budaya dan identiti suatu bangsa yang perlu dilestarikan untuk tatapan. Okey, ini mengapa? Okey, kenapa? Sebagai aset inilah. Okey, hal ini demikian kerana. Okey, contohnya buah bulan telah dihias dengan kertas warna-warni yang dilukis dan digantung dengan begitu cantik. Okey, bahan ni sebenarnya bagaimana ataupun contoh. Okey, contoh. Inilah contoh. Jadi contohnya kita kena ambil permainan tradisional tu sebagai aset budaya bangsa lah. Okey, buah bulan di sini. Okey, hasil ciptaan nenek moyang kita juga merupakan satu seni budaya yang amat unik dan terunggul di samping hasil ketekunan yang tinggi. Okey, kesan lah. Okey, kesan maksudnya penghasilan buah bulan ni sebenarnya dia sebenarnya merupakan hasil ketekunan, hasil ketelitian nenek moyang kita lah. Okey, oleh itu, aset budaya bangsa ini wajar dipertahankan agar generasi akan datang dapat mengenali keunikan wau dan gasing kerana budaya tersebut wajah kita. Okey, wajah kita ni ialah ungkapan menarik. Okey, jadi imbakup. Okey, kesan di sini. Okey, kesan ayat ini. Kesan. Okey, ayat ini kesan. Lepas tu kita nak cari ungkapan menarik. Okey, kalau nak ikut format ini, imbakup ni, lepas kesan kena ada ungkapan menarik lah. Maksudnya dalam ayat ini kena ada lah kan. Tapi terpulang lah pada kita. Okey, nak buat ayat macam mana pun, yang pentingnya ada ungkapan menarik sini. Okey, jadi yang terakhir ni ialah ayat penegas. Okey, wajah kita ni ialah ungkapan menarik. Jadi yang pentingnya setiap rengkan mesti ada satu ungkapan menarik lah. Sama ada ayat pertama, ayat terakhir atau mana-mana. Okey. Kalau kita nak fikirkan imbakup ni sebenarnya makan masa lah. Pada cikgu pun makan masa, pada pelajar pun makan masa jugalah. Cumanya okey, isi mengapa, bagaimana ni sebenarnya contoh. Okey, kesan, ayat penegas. Okey, imbakup. Okey, cumanya ungkapan menarik ni lah. Kalau kita nak susun sebegini, ayat selepas kesan, ungkapan menarik, sebenarnya agak susah lah. Yang pentingnya, ungkapan menarik mana-mana pun tak kisah. Okey, bukannya ungkapan menarik tu satu ayat. Okey, salah kalau letak peribahasa dalam satu ayat dia sendiri. Dia sepatutnya melengkapi ayat yang sebelumnya. Okey, jadi imbakup ataupun imbak tak ada you lah, bukan imbakup lah. Okey, atau sebab you ni pu ke tak kisahlah, yang pentingnya kalau macam perenggan cikgu ni kita panggil okey, imbak pu lah. Okey, imbak PU. Okey, kita buat ayat penegas dulu, barulah buat akhir sekali ni. Okey, ni kosakata menarik lah. Okey, kalau pelajar nak letak peribahasa pun sepatutnya kena. Okey, kerana itulah contoh dia. Dia tak boleh ayat sendiri, ayat satu tu lah. Okey, satu ayat untuk peribahasa. Salah lah, sebab dia perlu berada dalam ayat yang lain. Dia sebagai sokongan kepada huraian yang sebelum itulah. Okey, jadi 2 perenggan sajalah ni cikgu buat untuk pendahuluan, isi yang pertama, dan untuk penutup. Okey, untuk penutup biasalah ayat cadangan, ayat ini ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan. Okey, jadi pelajar letaklah, jangan letak terlalu pendek. Dia penutup ni lebih kurang macam perenggan isi juga, tapi dia mungkin boleh pendek sedikit lah. Okey, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Kalau nak pendek, mungkin 8 lah. Okey.
Okey, kita tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sini 8, sini 7. Okey, bukannya sini 8, sini 10, 11. Okey, nampak sangat cacatnya. Okey, jadi dia perlu secara impression luaran kita nampak seimbang. Okey, seimbang lah ini. Okey, jadi bila pelajar mengarang, keseimbangan perenggan perlu dititik beratkan. Okey. Jadi kita nampak di sini 1, 2, 3. Okey, ada 4 lah. Okey, ada 4 ungkapan menarik. Okey, yang lain-lain tu macam tak ada ungkapan menarik. Sepatutnya pelajar, okey, sepatutnya untuk dapat A lah, untuk dapat cemerlang, setiap perenggan kena ada ungkapan menarik lah. Dia bukannya karangan satu saja ungkapan menarik. Okey, dia tidak macam itulah. Untuk karangan bahagian A, tidak melebihi 200 patah perkataan. Okey, tidak melebihi 200 patah perkataan. Jadi, mungkin pelajar boleh, ini cikgu buat dalam 3 isi sahaja. Okey. Jadi pelajar boleh kurangkan, boleh potong mungkin mengapa ni ataupun kesan lah. Okey, contoh perlu ada. Setiap karangan perlu ada contoh lah. Dan perlu ada ayat penegas perlu ada. Okey, jadi jika pelajar ingin pendekkan, pelajar mungkin boleh potong mengapa dengan kesan. Okey, mengapa dengan kesan. Okey, bagaimana ni ada contoh, perlu ada. Kesimpulan, ayat penegas juga perlu ada. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Cikgu harap pelajar boleh faham.